atas kamu ni malam ni, atas kamu. Salin tak salin, faham tak faham, tak faham tanya terus. Okey, jadi malam ni kita sebelum kita teruskan, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni kita akan pergi drill kepada bahagian C. Ada yang dah masuk kelas cikgu yang minggu-minggu hari-hari lepas tapi dia masuk lagi sekali, baguslah. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada UASA. UASA untuk bahagian C hari ni. Okey, bahagian C adalah bahagian yang crucial. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil bahagian sangat penting. Sebab apa? Sebab bahagian C ni dia bukan pegang sikit-sikit markah. Dia pegang 60 markah. Jadi bila dia pegang 60 markah, bahagian C ni menentukan grade kamu dalam periksa. Kamu kalau nak tengok kamu A ke, kamu B ke, C ke, fail ke, lulus ke, kamu boleh tengok macam mana kamu jawab bahagian C. Kalau dekat bahagian C banyak soalan yang kamu boleh jawab, maksudnya kamu boleh yakin dah dengan kertas kamu. Itu je cikgu boleh cakap. Cikgu bahagian ada orang tanya cikgu bahagian A, bahagian B, bahagian C, mesti bahagian C yang terakhir ni, bahagian yang terakhir ni mesti susah kan? Tak. Cikgu bagi tahu satu benda, untuk format UASA 5-3-2. 5 ni apa? Ini adalah soalan senang. 3 ni apa? 3 ni adalah soalan sederhana. 2 ni apa? 2 ni adalah soalan susah. Jadi 5 dekat sini ada 50%. 3 dekat sini ada 30%. 2 dekat sini ada 20%. Yang ni pun cikgu dah bagi tahu dah. Cuma yang cikgu nak bagi tahu dekat sini 60 markah bermaksud 60%. Bukanlah semuanya yang susah-susah. Itu yang pertama yang kamu kena faham. Bukan semua soalan bahagian sini susah. Tapi untuk bahagian C, paling penting adalah kamu kena ada maklumat. Kena ada maklumat. Kena ada apa yang soalan tu nak. Kena ada idea. Baru boleh buat. Baru boleh buat. Cikgu akan tunjukkan lepas ni apa yang dimaksudkan dengan maklumat. Inilah apa yang kita akan ulang kaji ni. Kita nak ulang kaji maklumat ni. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Untuk bahagian C, soalan yang pertama adalah soalan 1A. Okey, kita akan jawab sama-sama pada soalan 1A. Tapi sebelum cikgu jawab dekat depan, cikgu nak kamu jujur dengan diri kamu. Adakah kamu ada maklumat untuk soalan ni? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan dan cuba dapatkan maklumat untuk soalan ni. Cikgu bagi masa. Okey. Cikgu bagi masa 30 ke 40 saat. Cuba tengok. Baca, maksudnya cikgu suruh buat apa? Cikgu suruh kamu pertama sekali kamu baca sampai habis. Pak Ahmad sampai habis apa yang soalan tu nak. Yang kedua, kamu tanya diri kamu, bab ni bab berapa? Okey. Lepas tu kamu tanya balik diri kamu. Kalau kamu tahu bab tu tapi tak tahu pengisian dia, kamu tak dapat jawab juga. Okey. Jadi cikgu bagi masa dari sekarang. Boleh cuba cari maklumat untuk soalan ni.
Okey, habis dah. Cikgu nak tanya Jibril. Jibril ada maklumat tak tentang soalan ni? Ada idea tak nak selesaikan? Ada. Ada. Okey. Ada. Okey, kalau siapa ada, bagus. Siapa tak ada, boleh tengok kat depan. Okey, jadi cikgu akan bacakan soalan ni elok-elok. Okey, salin. Setiap soalan malam ni cikgu akan buat nota. Pak Ahmad merupakan seorang peniaga buah manggis. Maksudnya dia berniaga lah. Plot batang dan daun. Maksud cikgu maklumat adalah kamu tahu tak tentang batang dan daun ni. Kalau kamu tahu pasal plot batang dan daun, automatik kamu boleh buat soalan ni dengan mudah. Itu dia maklumat yang cikgu nak kamu tahu. Okey, jadi mana plot batang dan daun? Ini dia. Cara nak baca dia. Ini nota cikgu. Dekat belah batang adalah untuk puluh. Dekat belah daun adalah untuk sa. Maksudnya kita baca macam mana? 18. Jadi kita keluarkan 18. 18. Kita keluarkan 18. 19. Kita keluarkan 19. 19. Kita keluarkan 19. Yang bawah 2 tu nak buat macam mana? 2 ni puluh. Yang dalam ni semua sa. Jadi 20 maksudnya 20. 20, 20. 20 lagi 20. 21 maksudnya 21. 22. Dan akhir sekali 23. Jadi ini cara nak baca batang dan daun. Ni maklumat yang kamu kena ada. Soalan ni soalan yang senang. Tapi bila kita tak tahu cara nak baca plot batang dan daun, kita terus tak boleh nak buat. Jadi tu cikgu ajar kamu. Batang untuk puluh, daun untuk sa. Jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar? Boleh. 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 Sikit je. Jadi tulis 23. Itu sahaja dah dapat markah dah. Okey, habis soalan nombor 1, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Tukarkan perwakilan plot batang daun kepada plot titik. Macam mana nak buat plot titik ni? Ini plot titik ni dah bagi dah skala. Ini adalah plot titik. Jadi dekat sini kita tengok ada 18 ni ada 2. Cari dekat nombor 18. Bila dia ada 2, maksudnya kamu titikkan dia 2 kali. Ini yang dimaksudkan dengan plot titik. 19 ni macam mana? 19 ni maksudnya dia ada 2 titik. 20 ni dia ada 3. Jadi kita letak 3 titik. 21 ada 1, 22 ada 1, 23 ada 1 titik. 1, 1, 1. Jadi bila kamu dapat buat soalan ni ada 4 markah. Maksudnya kalau kamu dapat buat semua dengan jelas, kamu dah ada 4%. Mana ada jalan kerja? Mana ada jalan kerja pun. Kamu just keluarkan maklumat daripada plot batang daun. Lepas kamu keluarkan, kamu just masukkan. Tak ada pun tambah, tak ada pun tolak, tak ada pun darab, tak ada pun bahagi. Ni adalah soalan yang senang. Tapi bila kita tak tahu nak keluarkan maklumat, kita jadi lost. Jadi bila kita lost, maksudnya dekat situlah kita hilang markah. Paling teruk, hilang markah pada soalan senang. Jadi dekat situlah kamu kena elakkan. Jadi cara nak elakkan, kita tahu, kita tingkatkan kita punya pengetahuan tentang pengisian bab. Macam ni puluh sa. Okey, jelas ke untuk soalan A semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Soalan B ni pun soalan senang. Okey, jadi cikgu nak masing-masing cuba tengok dekat diri kamu, tanya dekat diri kamu, ada tak idea nak selesaikan dekat soalan B ni? Soalan B ni ada 2 markah. 2 markah maksudnya 2%. Okey, 20 saat sahaja cikgu bagi masa. Fikah ada idea tak tu nak buat soalan ni? Ada. Ada? Okey, cikgu akan tunjukkan dekat depan.
Yang pertama soalan nombor 1 dia minta A, nisbah B, nisbah C. Kalau kamu tengok ada A 2 titik, lepas tu huruf B, kemudian 2 titik, lepas tu huruf C. Ini adalah nama dia nisbah. Nama dia nisbah. Jadi A, B, C ni apa? A dia kamu kena masukkan. A ni kan 280. Kamu masukkan 280. B dia apa? B dia 200. Masukkan je 200. C dia apa? C dia 250. Kamu buat macam ini sahaja, kamu dah dapat 1%. Okey, jadi cikgu pergi pula kepada BCA. B kita 200, cikgu masukkan 200. C kita 250, cikgu masukkan 250. A kita 280, masukkan 280. Jadi bila cikgu buat macam ni, full mark. 1 tambah 1, 2 markah. 2 markah untuk 2%. Itu yang cikgu maksudkan dekat bahagian sini adalah soalan yang senang. Cumanya, kamu tahu tak nak kena buat macam tu kalau dia dalam keadaan nisbah? Okey, habis kat situ. Jelas semua untuk bahagian ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Okey, yang ini adalah soalan sederhana susah. Okey, sederhana ni maksudnya dia bukan bahagian senang lah. Bila cikgu cakap dia adalah soalan yang sederhana ke susah ni, dia sama ada sederhana ataupun susah lah. Macam mana kita nak tahu dia soalan susah ataupun soalan sederhana? Yang pertama, dia ada jalan kerja. Dia ada jalan kerja. Okey, jadi bila ada jalan kerja, maksudnya soalan ni adalah soalan yang kamu kena fikirkan macam mana nak dapatkan jawapan dia. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu fikirkan 1 minit. Cikgu akan bagi nota apa tu ketaksamaan dan semuanya. Jangan risau, cumanya cikgu bagi masa untuk kamu hadamkan soalan ni untuk diri kamu. Sebab apa? Sebab kalau cikgu main jawab terus, kamu tak sempat nak hadam pun apa soalan tu nak, percayalah kamu akan terlupa tentang soalan ni. Okey. Okey, 30 saat lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Tapi, Takif ada tak cara nak selesaikan soalan ni? Ada. Ada. Okey, rasa Takif. Okey, jadi cikgu akan ajar lagi sekali kod-kod ada yang dah masuk kelas-kelas sebelum ni. Bila dia bercakap tentang ketaksamaan, maksudnya dia tukarkan sama dengan kepada simbol ketaksamaan. Maksudnya apa tu cikgu? Contohlah, X per 2 tambah 1. Kalau dia letak sama dengan 3, maksudnya tu sama dengan. Sekarang dia bercakap tentang dia tak sama. Ketaksamaan. Tak ni untuk tak. Sama ni untuk sama. Tak sama. Jadi bila tak sama, dia ada 4 jenis simbol. Yang pertama, lagi besar. Yang kedua, kalau kamu tengok dekat belah bawah ni, dia ada misai dekat situ. Nama dia lagi besar dan sama dengan. Yang ketiga, lagi kecil. Yang keempat, lagi kecil dan sama dengan. Jadi dekat sini ada 4 perkara kamu kena faham. Okey, jadi salin tau, sambil-sambil tu salin. Lagi besar ni maksudnya bila cikgu cakap X lagi besar daripada 5, cikgu boleh gantikan dengan nilai berapa dekat X. X lagi besar dari 5. Jadi cikgu boleh gantikan dengan huruf nombor 6, 7, 8 dan seterusnya. Kalau cikgu cakap X ni lagi besar dan sama dengan 5, beza dia apa dekat atas dengan dekat bawah? Dia mula dengan nombor 1. 5, 6, 7 dan seterusnya. Kalau cikgu cakap X lagi kecil dari 5,
cikgu kena pilih nombor yang lagi kecil dari 5 untuk digantikan ke dalam X. Sebagai contoh, 5 makin kecil berapa? 4, 3, 2, 1. Itu maksudnya 4, 3, 2 dan terus mengecil. Kalau yang terakhir, X ni lagi kecil dan sama dengan 5. Beza dia adalah tadi kita terus kecil terus nombor 4. Tapi bila dia ada sama dengan dekat belah bawah ni, kita mula dulu dengan huruf nombor 5. 5, lepas tu terus mengecil. 4, 3, 2 dan terus kecil. Jadi, bila dia ada sama dengan, pastikan kamu ada nombor yang dia cakapkan dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham nota tu? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang kita nak selesaikan soalan-soalan ni. Satu je kamu minta kamu tahu. Kamu minta kamu tahu pula. Satu je cikgu minta kamu tahu. Iaitu tentang sebutan serupa. Sebutan serupa. Cikgu dah bagi banyak kali dah nota sebutan serupa tu. Okey, sebutan serupa ni apa? Sebutan serupa ni adalah apabila keadaan bagi sesuatu nombor dia dalam keadaan yang sama. Sebagai contoh, kita tengok dulu yang cikgu petakkan warna biru. X per 2 tambah 1 lagi kecil dari 3. Mana satu sebutan serupa? Cikgu nak tanya kamu. Mana satu sebutan serupa dekat situ? Afika tahu? Tak ada. Boleh cikgu ulang soalan. Mana satu sebutan serupa dekat soalan ni? Azizul tahu tak sebutan serupa? Tak ada ke cikgu? Ada. Sebutan serupa dia kat sini adalah 1 dengan 3. Dia dalam keadaan dua-dua nombor bulat. Sebutan serupa boleh datang dalam keadaan ada huruf. Tapi bila dia sebutan serupa, maksudnya huruf dia sama. Tapi sekarang ni dia dalam keadaan tak ada huruf. Jadi dua-dua kena tak ada huruf. Itu maksud sebutan serupa. Jadi 1 dengan 3 ni sebutan serupa. Jadi bila dia sebutan serupa, kita kena bawa dia jumpa kawan dia. 1 pergi jumpa 3. Jadi dekat sini kita dapat X per 2. 1 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi kamu boleh selesaikan 3 tolak 1 tu. Sebab apa? Sebab dia sebutan serupa. Ingat, apa-apa sebutan serupa boleh diselesaikan. Sebagai contoh, tambah dan tolak. 3 tolak 1 kita dapat 2. Itu yang dimaksudkan dengan sebutan serupa. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, 2 ni cikgu tak nak. Cikgu nak X je. 2 bahagi pindah ke sebelah. Dia jadi darab. 2 darab 2. Kita tekan kalkulator. 2 darab 2 kita dapat 4. Okey, sampai situ cikgu buat. Jelas? Boleh faham? Jelas. X lagi kecil dari 4. Jadi, itu dia jawapan dia dekat situ. Okey, untuk yang seterusnya, kita pergi kepada yang warna hijau. Cikgu letak 3X tambah 7. Lagi kecil dan sama dengan 5X tambah 11. Ingat, bila dia ada algebra ni, kamu cari sebutan yang serupa. Sebutan yang serupa ni ada 2 keadaan. Huruf dia sama ataupun dua-dua datang keadaan dalam dua-dua tak ada huruf. Sebagai contoh, dekat sini kita ada 3X dengan 5X. Dua-dua tu sebutan serupa. Jadi kita bawa dia pindah jumpa kawan dia. Jadi 3X, 5X ni tak nampak simbol. Sebenarnya dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 5X. Kemudian, nak buat apa? Kemudian, dekat sini kita nampak 11 dengan 7 adalah sebutan serupa. Sebab apa? Sebab dua-dua tak ada huruf. Jadi, kita bawa dia pergi ke sebelah. 11, positif 7, dia jadi negatif 7. Jadi, habis. Kita dah selesaikan sebutan serupa tu. Jadi, 3X tolak 5X, kita dapat negatif 2X. Lagi kecil dan sama dengan 11 tolak dengan 7.
Tekan kalkulator. 11 tolak 7 dapat berapa? 4. Empat. Berapa? Okey, 4. Okey, habis. Okey. Jadi negatif 2 ni kita nak X je. Negatif 2 dengan X dia dalam keadaan darab. Sebab apa? Sebab nombor tu duduk sebelah huruf. Jadi bila nombor tu duduk sebelah huruf, dia jadi darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi 4 bahagi negatif 2. Kamu jangan ingat negatif ni pindah ke sebelah dia jadi positif. Siapa yang ingat macam tu kena betulkan balik konsep. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif ni bila cikgu? Bila dia dalam keadaan asing. Macam mana? Contoh, cikgu letak contoh. Negatif 2 tambah dengan X lagi kecil daripada 4. Kalau cikgu pindahkan negatif 2 ni dia ada tambah. Jadi negatif 2 pindah ke sebelah barulah dia jadi positif 2. Tapi sekarang ni beza dia duduk lekat dengan X. Dia duduk lekat dengan X. Kalau yang ni dia asing. Bila dia duduk lekat dengan X negatif pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi kamu kena bawa sekali negatif tu. Jangan jadikan dia positif. Jelas semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Boleh. Jadi, untuk simbol ketaksamaan, bila kamu gerakkan apa-apa darab jadi bahagi atau bahagi jadi darab yang ada simbol negatif. Contoh ni, cikgu gerakkan negatif 2. Arah ketaksamaan tadi pandang kiri, lepas kita mengalihkan negatif 2, dia jadi pandang kanan. Dia jadi pandang kanan. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia ada negatif. Kalau dia tak ada negatif, contohlah kalau dekat sini kan. Kalau kita tengok dekat sini kan, dia tak ada pun negatif. Bila cikgu alihkan 2 ni, tak ada pun negatif. Jadi bila dia tak ada negatif, simbol dia kekal. Pandang kiri, pandang kiri, pandang kiri sampai habis. Cikgu, kalau cikgu buat X per negatif 2 bahagi 2, boleh ke? Boleh. Dengan syarat sekarang ni, dia negatif. Dia ada negatif. Bila kita pindah ke sebelah, bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. 2 darab negatif 2. Tadi simbol dia pandang kiri, dia akan jadi pandang kanan. Sebab apa? Sebab dia ada negatif. Kita mengalihkan negatif 2 tu. Itu bila simbol ketaksamaan berubah arah. Bila darab dengan bahagi, ada simbol negatif yang dialihkan. Bukan negatif jadi positif Dia antara darab jadi bahagi atau bahagi jadi darab. Nombor yang kita gerakkan tu ada negatif. Contoh negatif 2. Ni kalau cikgu gerakkan negatif 2 dia berubahlah simbol. Tadi pandang kiri, sekarang pandang kanan. Itu contoh. Cikgu tak naklah ubah soalan tu. Soalan kita tak ada negatif. Jadi dia kekal pandang sana. Okey, habis. Okey, X lagi kecil daripada 4 bahagi negatif 2, kita dapat negatif 2. Ini sahaja dikira full mark 4%. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, untuk soalan ni, ada yang cakap kat cikgu, cikgu susahlah soalan ni. Ya, susah. Okeylah, cikgu cakap. Untuk ada orang cakap, ada sesetengah orang dia rasa susah. Tapi takkanlah sebutan serupa pun kita tak boleh kita nak kena cakap susah juga sebutan serupa. Sebutan serupa kamu tinggal cari huruf sama ataupun dua-dua dalam keadaan nombor bulat dua-dua tu dalam keadaan tak ada huruf. Itu je. Jadi bila dia dekat sini, kamu pindahkan. Kamu pindah kejap. Okey, sorry ayah cikgu kawan. Okey,
Jadi takkanlah sebutan serupa pun kita tak boleh nak tentukan. Contoh dekat sini cikgu tentukan sebutan serupa positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi cikgu dah dapat buat sampai situ. Contohlah tadi sebutan serupa. Kita dah faham sebutan serupa. Maksudnya kita dah buat sampai sini. Kamu buat sampai sini, kamu dah boleh dapat 2 markah. Daripada sebutan serupa sahaja, kamu dah boleh dapat 2 markah daripada 4 markah. Jadi cikgu, soalan ni susah lah. Soalan ni susah. Soalan ni susah. Tapi, takkan kamu nak tinggalkan semua markah? Takkan kamu nak biar dia kosong? Jangan biarkan dia kosong. Takkanlah kita tak boleh nak tentukan sebutan serupa tu yang mana? Jadi bila kita dah tentukan sebutan serupa, positif jadi negatif. Takkan kita tak selesaikan? 3 tolak 1 dapat 2. Yang ni sebutan serupa. 5 ada X, pergi dekat jumpa ada X. Yang tak ada X, pergi dengan yang tak ada X. Jadi dekat sini kita selesaikan. Jadi dekat sini sahaja dah boleh dapat 2 markah. Maksudnya kita dah tackle. Walaupun soalan tu susah, kita dapat juga markah daripada soalan yang susah tu. Bukan bermaksud kita hilang terus 4%. Jelas ke semua maksud cikgu ni? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi apa-apa soalan matematik daripada form 1 sampai SPM, markah yang paling tinggi yang boleh diberikan untuk jawapan hanya 1 markah. Contoh sekarang markah full mark dia ada 4 markah. Daripada 4 markah, 1 je untuk jawapan. Yang lagi 3 ni untuk apa? Yang lagi 3 ni untuk idea dia. Untuk idea tu maksudnya dia punya jalan kerja. Jadi usaha cari je apa-apa jalan kerja. Kod kena dengan apa yang soalan nak. Jelas ke semua? Boleh faham cara nak tackle soalan ni? Boleh. Okey, yang lain tak dengar suara. Jelas ke? Boleh. Yelah. Okey. Salin tau salin. Okey, habis. Kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan 2A. Ni berapa markah? Ada 3 markah. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan. Okey, 3 markah. Soalan ni bila dia ada kuasa 2. Soalan ni di bab kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Soalan macam ni bila kamu jumpa kita panggil dia soalan bonus. Maksudnya apa? Soalan senang. Macam mana cikgu tahu dia senang? Kamu hanya perlu tekan kalkulator je. Siapa tekan kalkulator dengan betul, dia dapat markah. Sebagai contoh, 4 kuasa 2. Kita tekan je lah kalkulator. Cuba kamu semua tekan kalkulator. 4 kuasa 2 dapat berapa? 12. 16. 16. 16. Tolak. Okey, tekan punca kuasa 3, 27. Dapat berapa? 3. Bahagi negatif 1 kuasa 3. Cuba tekan sebiji macam ni. Tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 1. Negatif 1. Kamu tekan kalkulator dengan betul dekat sini ada 2 markah. 2 markah dekat sini. Kalau kamu nak nampak penting dekat sini, kamu dah dapat 2%. Itu sahaja. Jadi nak buat apa yang seterusnya? Kamu tekan terus dalam kalkulator sebiji. 16 tolak 3 bahagi negatif 1. Cuba tekan dapat berapa? 19. 19. Itu dia 3 markah penuh. Itu apa yang cikgu cakap. Bahagian sini senang. Cumanya kamu ada tak maklumat cara nak tekan kalkulator dengan betul. Bila kamu tekan kalkulator dengan betul, kamu boleh dapat markah. Jelas ke semua 2A ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Habis. Cikgu pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey. Jadi, masing-masing ini kita sambil-sambil ulang kaji Sambil-sambil kita ulang kaji. Okey, jadi daripada soalan B masing-masing cuba selesaikan. Soalan B ni kamu baca, cuba kamu tanya diri kamu, tahu tak ni bab berapa? Lepas kamu jumpa bab berapa, kamu tahu tak ada tak idea nak selesaikan? 2 tu je cikgu nak kamu tanya diri kamu.
Full mark dia berapa? Full mark dia 3 markah. Maksudnya ada 3% dekat sini. Ada time boleh dapat markah. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit untuk kamu hadamkan elok-elok soalan ni. Takut yang masuk nanti lebih kurang sama je. Dia tukar nombor je ke? Okey, habis dah soalan ni. Azizul, rasa-rasa ni bab berapa? Ni bab 8 ke bab 9 kan cikgu? Apa? 8 atau 9. 8 atau 9. Azizul boleh buat tak soalan ni kalau agak-agak? Tak. Tak. Okey. Kenapa Azizul tak boleh buat? Sebab Azizul dah Tak dapat bagi tahu idea. bab yang salah. Yang pertama, kenapa cikgu letak bab yang pertama bukan bab dekat nombor 2? Yang pertama, bila kita salah keluarkan dia punya bab, maksudnya kita dah sebagai contoh kan, kita nak cari satu barang. Kita nak cari satu barang. Maksudnya kita nak cari makanan. Kita nak cari makanan. Bila kita nak cari makanan, dia ada 2 pintu. Yang pertama adalah restoran. Yang kedua adalah hospital. Kalau kamu nak cari makanan, kamu kena tanya, kamu nak pergi restoran ke kamu pergi hospital? Okey, contoh, ada orang tak tahu kan, foreigner kan. Dia pergi hospital dia nak cari makanan. Rasa-rasa dia jumpa tak makanan tu? Cikgu nak tanya kamu. Tak. Dia tak jumpa makanan. Dia tak jumpa. Dia tak jumpa. Sama juga dengan yang cikgu bagi tahu pasal bab. Bila kita tengok satu soalan, kita salah masuk bab. Contoh soalan tu dekat bab lain, bab 13, kamu pergi masuk bab lain. Sama juga situasi tu dengan kamu takkan jumpa jawapan. Sebab apa? Sebab kamu masuk pintu yang salah. Jadi ingat, dalam matematik, bila kita nak jawab sesuatu dengan betul, bab tu kena betul dulu. Bila kamu dah jumpa bab yang betul, baru boleh bercakap pasal idea. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila kita nak bab yang betul, nak jumpa bab yang betul semua, kena study lah. Kena ulang kaji. Itu masuk ulang kaji. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan. Semua orang, ini adalah bab 3 Pythagoras Theorem. Okey, jadi Pythagoras Theorem ni apa? Macam mana cikgu tahu Pythagoras Theorem? Murid P diberi 3 batang lidi untuk membentuk sebuah rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Poin dia dekat sini adalah segitiga bersudut tegak. Satu je bab yang bercakap tentang segitiga bersudut tegak, iaitu bab 13. Segitiga bersudut tegak. Macam mana cikgu nak tahu dia segitiga bersudut tegak? Apabila kita punya segitiga ada 90 darjah. Apa teorem Pythagoras dia dekat sini cikgu? Okey, dekat sini teorem Pythagoras untuk mencari panjang sisi. Sisi kita ada apa? Kita ada A, kita ada B, kita ada C. Jadi dekat sini, macam mana kita nak buat formula teorem Pythagoras? Kita keluarkan sisi yang paling panjang. Agak-agak mana sisi yang paling panjang? A ke B ke C? C. Macam mana tahu C? Sebab Macam mana tahu? hypotenuse. Okey, hypotenuse. Cara nak tengok dia paling panjang, kita tengok sudut 90 darjah. Bila ni sudut 90 darjah, maksudnya depan dia adalah sisi yang paling panjang.
Jadi C itu paling panjang, maksudnya C itu duduk seorang-seorang, sama dengan A dengan B. Ikut kamulah, A dulu ke ataupun B dulu. A tambah B ataupun B tambah A. Lepas tu buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu sahaja Pythagoras theorem ataupun teorem Pythagoras. Okey. Jadi daripada sini kita baca, kita sambung. Okey, lidi pertama 7 cm. Lidi kedua 24 cm. Lidi yang ketiga, alamak buruk pula. Lidi yang ketiga cikgu buat 25 cm. Jadi daripada lidi ni kita bentukkan satu segitiga yang bersudut tegak. Sebab apa? Dia suruh cari bersudut tegak. Ada 90 darjah. Jadi yang paling panjang dia 25. Kita letak 25. Lepas tu ada 24 dan 7. Keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras dia yang paling panjang duduk seorang-seorang 25. Biarkan 25 tu duduk seorang-seorang. Kemudian 24 dengan 7 ni letaklah 24 tambah 7. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sekarang tekan kalkulator. Cuba masing-masing tekan kalkulator. Tolong cikgu tekan kalkulator. 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 dapat berapa? 625. 625. 625. 25 kuasa 2 tekan kalkulator dapat berapa? 625. 625. Bila maklumat ni kiri dengan kanan sama, maksudnya dia adalah ya. Dia dapat membentuk segitiga bersudut tegak. Itu cara dia. Okey. Jadi soalan yang kamu baca panjang-panjang ni mana jalan kerja dia? Ini je jalan kerja dia. Ini ni jalan kerja ni adalah 3%. Soalan bahagian C cikgu bagi tahu awal, soalan dia senang. Cumanya nak tentukan kamu dapat buat ke tak tu adalah maklumat. Kamu ada tak maklumat tu? Okey, macam mana kita nak cakap dia bukan segitiga bersudut tegak? Okey, cikgu ambil kita punya contoh tadi 7 cm, 24, 25 cm ni, cikgu tukar satu lidi. Lidi yang pertama ni 7 cm, cikgu tukar dia, cikgu dapat jadikan dia 8 cm. Jadi cikgu bentukkan kita punya segitiga yang sama. Jadi 25 letak sini, 24 letak sini, 8 letak sini. Keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Paling panjang duduk seorang-seorang sama dengan 24 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Cikgu nak tanya kamu masing-masing tekan kalkulator. 24 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat berapa? 640. Okey, kita dapat 640. 25 kuasa 2 dapat berapa? 625. 625. Jadi bila kamu tengok kiri dengan kanan lain, maksudnya dia adalah bukan segitiga bersudut tegak. Bukan segitiga bersudut tegak. Ini dia cara segitiga bersudut tegak atau ini je jalan kerja dia. Ni je jalan kerja dia. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey. Amar, Cikgu. Amar RSG. Amar, dengar ke Amar? Dengar cikgu, dengar. Soalan ni masuk tak? Masa exam tu? Soalan ni Terlupa. dia berbeza sikit. Dia berbeza sikit. Okey. Kalau berbeza sikit ke, berbeza ke, tak berbeza ke, yang penting kamu ada maklumat pasal ni. Okey, baguslah. Cikgu ada Amar yang dah jawab periksa. Boleh bagi tahu cikgu macam mana. Ada yang masuk sebiji, ada yang masuk dia beza sikit je. Okey, habis dah. Ingat, kalau kamu faham apa yang cikgu ajar, bila soalan tu twist sikit, kamu boleh jawab juga. Sebab apa? Sebab kamu ada maklumat pasal ni. Contoh dia tukar lidi. Kamu boleh tukar lidi. Tukarlah mana-mana lidi pun. Kamu just bentukkan teorem Pythagoras. Kamu selesaikan. Dapat jawapan. Okey. Habis. Okey, 3 markah. Kat situ. Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Soalan C.
Okey, jadi soalan C ni cikgu bagi tahu awal-awal dia adalah soalan di bahagian yang susah. Sebab apa? Cara nak tengok soalan susah ke senang, yang pertama kamu tengok markah dia. Okey, tak adalah. Jangan tengok markah, jangan tengok markah. Sorry. Tak payah tengok markah. Markah dia ada 4%. Ada je 4% soalan senang. Sorry. Jangan tengok markah. Okey. Jadi, soalan ni macam biasa. Cikgu bagi masa kamu untuk hadamkan 1 minit. Fikir ni bab berapa. Dan daripada bab, kalau kamu jumpa bab yang masuk bab betul, kamu ada idea tak nak selesaikan? 1 minit. 1 minit. Cikgu bagi masa. Hadamkan betul-betul. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi dekat sini, ni bab berapa? Bab berapa tu, rasa-rasa bab berapa cikgu nak tanya? Bab ni bab pasal apa? Bab perimeter dan luas. Iya, pandai. Perimeter dan luas. Okey. Jadi, daripada bab perimeter dengan luas, kamu ada tak cara nak selesaikan perimeter? Ada tak nak selesaikan dengan luas ni? Cara dia. Okey, mantap. Okey, jadi kat sini C kita tengok. Sebidang tanah berbentuk segi 4 tepat. Dibahagikan kepada 3 bahagian. Mana segi 4 tepat ni? Ni segi 4 tepat. Ni segi 4 tepat dia. Okey, jadi bila cikgu cakap segi 4 tepat, maksudnya apa? Maksudnya panjang dekat atas sama dengan panjang dekat bawah. Lebar dekat kiri sama dengan lebar dekat kanan. Itu maksud segi 4 tepat. Kemudian, setiap bahagian ditanam, ada 3 bahagian X, Y, Z. Setiap bahagian ditanam dengan 3 jenis tanaman. Perimeter tanah tu ialah 170 meter. Maksudnya, daripada segi 4 tepat ni, perimeter dia adalah sama dengan 170 meter. Kamu dapat tak nak keluarkan dia punya perimeter ni? Daripada perimeter ni dia disuruh buat apa? Okey, kita tengok. Okey, yang pertama sekali, dia bagi apa? Panjang tanah. Dia bagi maklumat tentang panjang. Panjang tu yang mana? Panjang tu yang atas dengan yang bawah. Ni adalah dia punya panjang. Kemudian, panjang tanah tu adalah 15 meter. Okey, kita dapat 15 meter. Lebih daripada lebar dia. Lebar dia mana? Ni lebar dia. Ni adalah lebar dia. Jadi, kita tulis lebar dia. Jadi, dekat sini kita terus. Dia tak bagi tahu pun tentang lebar. Sekarang ni, bila dalam matematik, bila dia tak bagi tahu, ada nilai yang dia tak bagi tahu, kita kena gantikan dengan apa? Cikgu nak dengar suara sikit. Huruf. Kita letaklah apa-apa huruf. Jadi, dekat sini, cikgu letak X. Maksudnya bila lebar tu cikgu gantikan dengan huruf X. Jadi kita baca balik dekat belah panjang. Panjang tanah itu adalah 15 meter lebih daripada lebar. Jadi dekat sini kita buat 15 tambah X. 15 meter lebih panjang daripada lebar dia. Jelas ke semua sampai situ, boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi dekat sini cikgu teruskan. Cikgu teruskan baca soalan tu. Okey. Cari luas bahagian yang terbesar pada tanaman buah-buahan. Dia suruh cari luas pula. Dia suruh cari luas. Luas apa dia suruh cari? Y. Bahagian yang terbesar. Dia ada X, dia ada Y, dia ada Z. Jadi yang paling besar adalah Y.
Jadi Y ni bentuk dia apa? Bentuk untuk Y adalah segitiga. Jadi bila segitiga, dekat sini kamu akan dapat dia punya formula. 1/2 darab dengan dia punya A. A dan darab dia punya B. Ini B dia. Jadi A dia apa? A dia adalah dari sini ke sini. Jadi maksudnya apa? A dia sama dengan lebar dia. Jadi A adalah lebar dia. B dia apa? B adalah dari sini pergi ke sini. Maksudnya B adalah sama dengan panjang dia. Jumpa maklumat tentang panjang. Jumpa jawapan pasal panjang. Jumpa jawapan tentang lebar. Dapat jawab dia punya luas. Okey, sampai sini dulu je lah sampai sini. Boleh faham ke semua sampai sini? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada penyelesaian untuk soalan ni. Okey, tengok. Kita nak cari panjang dia berapa, lebar dia berapa. Tengok maklumat apa yang dia dah bagi. Maklumat dia dah bagi adalah perimeter sama dengan 170. Kita bentukkan dia punya perimeter. Sebagai contoh, lebar dia berapa? X. Jadi daripada sini ke sini adalah X. Ambil X. X tambah. Kemudian dekat sini daripada sini ke sini dia punya panjang. Panjang dia 15 tambah X. Ambil 15 tambah X. Tambah. Yang belah bawah ni apa? Belah bawah panjang kiri sama dengan panjang kanan. Jadi sini X. Maksudnya sini pun X. Tambah dengan X. Yang belah bawah panjang dia sama dengan yang belah atas. Iaitu 15 tambah X. Kita letak 15 tambah X. Sama dengan berapa? Sama dengan 170. Ini apa? Ini adalah perimeter punya persamaan. Nak selesaikan. Ingat, nak selesaikan cikgu dah ajar tadi sebutan serupa. Cari sebutan serupa yang sama. X, 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 X. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dapat 4. 4X. Itu je. Okey, kemudian cari lagi sebutan serupa. 15 dengan 15. 15 boleh tambah dengan 15. 15 tambah 15 kita dapat 30. Cari sebutan serupa. Kita jumpa 30 dengan 170. Sebab apa? Sebab dua-dua tu bukan dalam keadaan ada huruf. 30 pindah ke sebelah. Jumpakan dia punya kawan. 4X sama dengan 170. 30 ni positif. Pindah ke sebelah jadi negatif 30. 170 tolaklah dengan 30. Bila dah jumpa kawan dia, kita tolakkan 140. Jadi dekat sini 4X, 4 ni darab pindah ke sebelah dia. Jadi bahagi 140 bahagi dengan 4. Jadi dekat sini tekan kalkulator. 140 bahagi 4 dapat berapa semua? 35. 35. X tu apa? Kalau kita tengok kat sini X. Kalau dekat panjang tadi, dia ada X kat sini. Jadi 15 tambah X kita dah jumpa 35. 15 tambah 35. Kita tekan kalkulator, maksudnya panjang dia adalah 50 meter. Jelas ke sampai situ? Sampai cikgu cari panjang dengan lebar, boleh faham semua? Boleh. Boleh. Okey. A tu apa? Lebar. Lebar dia 35. Maksudnya sini 35. Panjang dia berapa? Panjang dia B. Maksudnya B dia adalah 50. Masukkan dalam luas. 1/2 darab A. A 35. Darab B. B kita 50. Tekan kalkulator dapat berapa? 35 darab 50 darab 1/2. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Dapat apa semua? $875. Iya, 875.
Unit dia meter, maksudnya meter. Tapi bila dia cakap pasal luas, meter kuasa 2. Inilah jawapan dia. Sampai sini kamu dapat 4%. Ambil gambar ambil gambar. Siapa-siapa yang pening tu ambil gambar. Okey semua, cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke penerangan cikgu untuk soalan ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, jadi dekat sini bila keluar soalan macam ni, baca soalan tu elok-elok. Okey, sekarang cikgu ambil satu keadaan kita betul-betul tak tahu cara nak buat. Bukan semua orang, kalau kita cakap secara realiti dia, bukan semua orang mampu buat sampai 875. Kalau kurang study, kalau kurang latihan. In case kurang latihan lah, kita cakap orang lain lah, kamu semua boleh kot. Orang lain dekat luar, bukan semua student boleh buat sampai 875. Sekarang ni macam mana dia nak dapat juga markah walaupun dia tak dapat nak buat sampai 875. Macam mana nak dapat markah? Cikgu bagi tahu kamu satu rahsia. Rahsia dia adalah tulis formula berkaitan. Tulis formula-formula yang berkaitan. Contoh dekat sini, cari luas bahagian terbesar. Kita tahu bahagian terbesar tu adalah Y ni. Maksudnya, kamu tulis sahaja yang ini. Maksudnya, kamu boleh dapat markah kesian. Cikgu tak cakap akan. Cikgu cakap boleh dapat markah kesian. Sebab apa? Sebab bila kamu keluarkan formula-formula yang berkaitan, pemeriksa akan baca yang budak ni ada usaha. Dia dah melangkah kepada jawapan. Melangkah menghampiri kepada jawapan. Perimeter untuk panjang segi 4 tepat. Kamu letak atas ni. Takkan tak boleh nak jawab perimeter. Jadi kalau tak tahu sangat, kamu tulis je luas segitiga. 1/2 darab A darab B. In case cikgu kamu baik, kamu boleh dapat 1%. Okey lah. Daripada kita tinggalkan kosong, tapi kamu berjaya dapat 1%. Ingat, jadi bahagian C, susah macam mana pun soalan tu, jangan tinggalkan kosong. Cuba cari apa formula yang kamu boleh dapat daripada soalan tu. Tulis je. Mana nak cari formula ni? Cikgu tunjuk dekat depan. Ini kertas kita. Untuk siapa-siapa yang nak cari formula, formula untuk soalan-soalan UASA nanti, kamu jumpa belakang daripada muka surat depan. Ni formula yang kamu pakai. Ni formula dia. 13, 14, 15, isi padu koin, isi padu hasil tambah pedalaman. Okey, luas. Ni luas segitiga. Ada tak? Ni luas luas trapezium. Luas lelayang, luas bulatan. Carilah kod-kod kod-kod ada formula yang kena dengan soalan kamu boleh letak. Kamu boleh letak. Ni Pythagoras theorem Pythagoras ada C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kamu tulis je formula teorem Pythagoras, boleh dapat markah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Kita ada sejam lagi Okey, jadi masing-masing boleh pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, cikgu bagi masa untuk siapa-siapa yang nak salin ataupun ambil gambar. Ambil gambar ni, salin. Kok kalau keluar soalan macam ni, kamu boleh ada idea cara nak jawab soalan ni. Azizul. Jelas ke penerangan cikgu untuk soalan ni, Azizul? Mana Azizul? Amar RSG, jelas ke Amar RSG? Jelas cikgu, jelas. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu bagi masa kamu untuk hadamkan soalan 3A ni. Okey, jadi 3A ni soalan dia ada 2%, ada 2 markah.
Kamu tanya jujurlah dengan diri kamu. Kamu ada tak maklumat tentang GSTK? Gandaan sepunya terkecil. Fika ada idea tak GSTK tu apa GSTK? Ada. Okey, bagus. Yang ada bagus. Okey, 10 soalan lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan selesaikan soalan dekat depan. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan 3A. Nyatakan gandaan sepunya terkecil. GSTK ni apa? GSTK bagi 3 dengan 14. GSTK bermaksud kamu kena jadikan 3 ni 1, 14 ni pun 1. Macam mana kamu nak jadikan 3 ni 1? Kamu kena gunakan bahagi. 3 bahagi berapa dapat 1? Cikgu tanya kamu semua. 3 bahagi berapa dapat 1? 1. 3 bahagi berapa dapat 1? 3. Iya. Bila kamu jumpa 3, letak 3 dekat sini. 3 bahagi 3 dapat 1. 14 bahagi 3 boleh? Tak boleh. Kita tak nak ada nombor perpuluhan dekat sini. Bila tak boleh, tulis je 14. Maksudnya bila kamu dah dapat 1 dekat sini, kamu dah selesaikan dah untuk bahagian 3. Sekarang kamu kena fikir pula macam mana nak jadikan 14 tu 1. Kena bahagi berapa? 14 boleh dibahagikan dengan berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 2. 7. 2. Kalau nak ambil 2, kita letak 2 dekat sini. 1 tadi tak boleh. 1 tadi tulis je. Sebab apa? Dia dah jadi 1 dah. 14 bahagi 2 dapat berapa? 7. 7. Kemudian, kita tak selesai lagi. Sebab apa? Sebab dia tak jadi 1 lagi. Sekarang kamu kena fikir. 7 bahagi berapa untuk dapatkan 1? 7 bagi 7. Iya, letak 7 dekat sini. 1, 7 bagi 7 dapat 1. Bila kamu dah jadikan 3 ni nombor terakhir dia 1. Bila kamu dah jadikan 14 ni nombor terakhir dia 1. Tugas kamu selesai. Jadi, habis. Siapa yang dah dapat buat macam ni, 1 markah dekat sini. 1 lagi markah kat mana? Gandaan. Gandaan bermaksud hasil darab. Apa yang nak kena darab? 3 darab 2 darab 7. Itulah yang dimaksudkan dengan GSTK. 3 darab 2 darab 7 dapat berapa? 42. 42. Ini dia jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ya. Ini 1 markah. Jadi total soalan ni ada 2 markah. 2%. Habis soalan 3A. Okey, masanya kita kejar masa. Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Soalan B. Nampak? Kita dah ulang kaji banyak. Ni masuk ulang kaji ni. Kalau kita pergi 1 bab je tu bukan ulang kaji. Ulang kaji ni kita pergi banyak bab. Ambil sikit. Okey, soalan yang seterusnya. 3 markah, 3%. Kamu tanyalah diri kamu. Kamu tahu tak bab ni bab berapa? Dan kamu ada idea tak? Bila kamu dah masuk pintu yang betul, bab yang betul, kamu ada idea tak nak selesaikan? Okey, cuba selesaikan dulu. Cikgu bagi masa untuk hadamkan 1 minit je tau. Sebab cikgu kejar masa sekarang ni. Mikael boleh dengar ke suara cikgu? Boleh.
Mikael, setakat ni jelas ke? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Okey. Kalau ada siapa-siapa yang ada soalan nak tanya, tanya je. Okey, cikgu akan selesaikan lah. Kita jawab sama-sama. Okey, ni adalah soalan. Ni bab berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu ni bab berapa? 11. Bab 11. Okey, bab tu pasal apa tu? Pengenalan set. Pengenalan set. Pandai. Set. Okey, ada idea ke tak? Okey, kamu ingat tak masa cikgu cakap pasal pengangkutan udara, pengangkutan laut, pengangkutan darat? Ada ke cikgu bagi kamu soalan tu? Senaraikan, keluarkan apa pengangkutan darat, apa pengangkutan udara, apa pengangkutan laut. Ingat tak? Rasa ada. Ada kan? Awal-awal sekali cikgu suruh buat. Okey. Jadi sebelum ini adalah bahagian pengangkutan. Pengangkutan. Lepas tu cikgu suruh keluarkan pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara. Jadi, dalam kotak besar ni, dia adalah set ni maksudnya kumpulan. Jadi, sebelum kamu bahagi kepada kumpulan kecil-kecil, dia ada kumpulan besar. Macam ni. Soalan ni pengangkutan. Ini adalah kumpulan besar dia. Lepas tu darat. Kita pergi kepada kecil dekat D, kecil dekat L, kecil dekat U. Jadi, dekat sini, kita kena cari dulu kumpulan besar dia. Nama kumpulan besar dia apa? Nama kumpulan besar dia adalah set semesta. Jadi set semesta kamu kena cari dulu. Bagi soalan ni set semesta dia apa? Ni dia dah bagi. Ini dia dah bagi. Jadi dalam kat sini set semesta dia kamu kena senaraikan. Dia integer tu nombor bulat. Integer dia dari berapa ke berapa? Okey, cikgu nak tanya kamu. 30 dia tunjuk macam ni 30 dengan X. 30 lagi besar daripada X ke X lagi besar dari 30? Lagi besar 30. Okey, X lagi besar dari 30. Jadi bila X lagi besar dari 30, cikgu nak kena mula dengan apa? 30 ke 31? 31. Pandai. Jadi dekat sini kita mulakan dengan 31. Terus besar. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nak besar sampai berapa? Kita tengok pula syarat yang kedua. Tengok kepada yang warna hijau. X 50. Cikgu tanya kamu sekarang, X dengan 50 ni, X lagi besar dari 50 ke 50 lagi besar dari X? 50 lagi besar. 50. Jadi dekat sini, cikgu kena berhenti sampai 50 ke cikgu kena berhenti sampai 49? 49. 49. Iya, pandai. Jadi dekat sini kita berhenti. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Siapa dapat buat macam ni, 1% dekat sini. Okey, kita pergi pula kepada ni kumpulan besar dia. Kita pergi pula kepada kumpulan kecil dia. Set A. Kita senaraikan. Set A. Apa tu set A? Dia kata gandaan 3. Okey, 3, 6, 9, 12. Betul ke kalau cikgu buat macam ni? Salah. Salah. Kenapa salah? Dia kena ada antara 31 sampai 49. Iya, pandai. Jadi, untuk kumpulan kecil, nilai-nilai ahli daripada kumpulan kecil, kamu hanya boleh ambil daripada kumpulan besar, iaitu set semesta. 3, 6, 9, 12 ni betul dia adalah gandaan 3. Cumanya dia tak ada dalam kumpulan besar. Jadi bila dia tak ada, kamu tak boleh ambil 3, 6, 9, 12 ni. Yang kamu boleh ambil apa? Ni 33. 33 ni gandaan 3. 3 darab 11, 33. Mana lagi? 36, 39, 42,
Cikgu tambah 3 je. 42 tambah 3, 45. 45 tambah 3, 48. Okey, jadi dekat sini kita ada untuk yang A 33, 36, 39, 42, 45, 48. Inilah yang dimaksudkan dengan kumpulan A. Siapa dah buat sampai sini? 1%. Jelas ke? Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Okey, kemudian dia ada bercakap ni, kita ulang kaji lah ni. Okey, kemudian dia bercakap pula A yang ada apostrofi. Jadi ni nama dia A pelengkap atau pelengkap A. Pelengkap ni maksudnya dia melengkapkan ahli-ahli kumpulan daripada set semester. Contoh, A dah ambil nombor yang warna biru. Jadi siapa lagi nak ambil nombor yang tak diambil ni? Pelengkaplah yang ambil. Dia melengkapkan. Jadi dekat sini 31, 32 A tak ambil. Jadi bila A tak ambil, kita bagi dekat pelengkap A. Kita melengkapkan. Okey, jadi 34, 35 A tak ambil. Kita ambil 34, 35, kita masukkan dalam pelengkap A. 37, 38 A tak ambil juga. Kita bagi dekat pelengkap bagi A. 40, 41. 40, 41. 43, 44. 43, 44. 46, 47. 46, 47. Akhir sekali 49. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, semua dalam kumpulan besar, semua yang cikgu dah bulatkan. Bila semua cikgu dah bulatkan, maksudnya semua cikgu dah ambil. Itulah yang dimaksudkan lengkap. Jelas ke semua? Boleh faham? Yes. Okey. Okey, jadi sekarang dikata apa? Lukis gambar rajah van. Gambar rajah van. Kumpulan besar dia, kita letak satu kotak. Kumpulan kecil dia, kita ada kumpulan A. Kumpulan A. A pelengkap. A pelengkap tak ada kumpulan Untuk pelengkap, dia tak ada kumpulan. Yang ada hanyalah dia kalau ada kumpulan dia nyatakan set A, set B. Jadi sekarang dia letak kumpulan A. Jadi sekarang nak isi apa? Dalam A kita ada warna biru 33, 36, 39. Tulis 33, 36, 39. 42, 45, 48. 42, 45, 48. Yang lain, yang warna hijau. Yang warna hijau, dia terletak di luar bulatan A, tetapi masih lagi dalam petak besar tu. Jadi sekarang, 33, 31, 32, 34, 35. Masuklah. 31, 32, 34, 35. 37, 38, 40, 41. 37, 38, 40, 41. 43, 44, 46. 43, 44, 46, 47, 49. Jadi ini dia satu lagi markah. Itu je. Itu je. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Jadi secara tak langsung, yang kita ulang kaji ni dalam tajuk set, kita ulang kaji macam mana nak dapat kumpulan besar. Kita dah ulang kaji macam mana nak dapat kumpulan kecil. Kita dah ulang kaji macam mana nak dapatkan pelengkap bagi kumpulan kecil. Dan kita dah ulang kaji macam mana nak dapatkan gambar rajah van. Amar RSG. Amar, boleh dengar ke suara cikgu? Boleh ke? Boleh. Masuk tak soalan ni? Masuk ke? Masuk. Masuk? Masuk ke? Masuk. Sebiji ke lain sikit? Dia sebiji ke? Sebiji. Cikgu tak tahu Amar dekat sekolah mana masuk sebiji. Sebab tu cikgu cakap kat kamu semua yang ada dah sekarang ni, gunakan peluang yang ada, salin. Salin apa yang cikgu tunjuk. Takut kamu pun dapat masuk sebiji juga. Dia boleh masuk sebiji ataupun dia ubah sikit. Jadi gunakan peluang ni. Jangan membazir. Jangan membazir. Yang ada nak exam yang masa terdekat ni, salin betul-betul. Jelas ke semua? Boleh faham?
Jelas. Boleh. Jelas. Okey, ambil peluang ni. Okey, habis dah. Okey, kita pergi kepada ni soalan sport dah ni Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Ada 2 markah dekat sini. Okey. Cikgu bagi kamu masa untuk fikirkan kamu ada tak idea nak selesaikan 2% ni. Ingat soalan yang cikgu tunjuk ni bukannya cikgu bergurau. Ni adalah soalan sport. Soalan sport. Anik ada idea tak nak buat soalan ni Anik? Tak, cikgu. InsyaAllah. Okey, habis dah. Dah hadamkan elok-elok ke? Cikgu nak tanya. Okey. Yang ini bab berapa? Bab apa? Bab apa yang ni? Bab apa? Bab 5. Bab ungkapan algebra. Iya, ungkapan algebra. Okey, jadi kita tengok soalan ni. Soalan ni senang je. Okey, Emma berkongsi resepi nak buat donat. Okey, kita ada sekarang nak buat donat. Kemudian nak buat donat ada guna 2 bahan. Bahan yang pertama tepung naik sendiri. Kita tulis. Bahan yang pertama adalah tepung naik sendiri. Bahan yang kedua, yogurt. Kita tulis yogurt. Okey, kemudian bagi setiap adunan. Maksudnya kita nak buat donat. Kita tahulah tepung naik sendiri dengan yogurt kita dah ada bahagian dia. Apa yang kita ada sekarang? Kuantiti dia. Kita tak tahu tentang kuantiti dia. Kalau kamu pergi je letak kuantiti ikut suka hati, tak dapatlah donat. Donat. Tak dapatlah donat. Mungkin jadi kari puff ke, mungkin jadi lempeng ke. Kamu letak yogurt 1 kilo, tepung naik sendiri 1 gram. Hilang tak rasa tepung, rasa yogurt je. Jadilah air yogurt. Okey, gurau. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Bagi setiap adunan, kuantiti untuk tepung berat sendiri, berat pula, tepung naik sendiri adalah X gram. Jadi kita letak X kat sini. Maksudnya X gram. Yogurt ni pula apa? Manakala yogurt yang diperlukan adalah 50 gram lebih daripada tepung naik sendiri. 50 gram lebih dari apa? Lebih daripada tepung naik sendiri. Tepung naik sendiri tu X. Ini je 1 markah bro. Janganlah hilang. Jadi sekarang nak buat donat, kena ada dua-dua. X tambah 50 tambah X. Kita tekan 1. Cari sebutan serupa. X dengan X. 1 tambah 1. 2. X sama dengan 50. Ini satu lagi markah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Terkejut cikgu. Diam tiba-tiba semua. Okey. Cikgu harap jelas. Okey, habis dah. Sekarang cikgu ada lebih kurang beberapa minit je ni. Cikgu ada masa dengan kamu lebih kurang 35 minit je. Jadi kita sempatkanlah mana yang kita mampu. Okey, jadi masing-masing tengok pula kepada soalan D. Kita tengok pula kepada soalan D. Okey, jadi cikgu bagi kamu 1 minit untuk fikirkan ini. Macam mana nak selesaikan soalan dekat depan. Okey.
Okey, cikgu bagi masa. Cuba fikirkan. Macam mana nak dapatkan jawapan yang betul. Ni berapa markah cikgu? Ini berapa markah? Sekejap. Ini ada 3 markah. 3%. Amar, kalau yang ni sama juga ke Amar dapat ke lain? Yang ni lain. Ini lain. Okey. Okey, 1 minit. Cuba hadamkan soalan ni. Jawapan dia RM50 ke cikgu? RM50. Okey, cikgu akan selesaikan kat depan Okey, jadi masing-masing cikgu nak buat boleh ke? Boleh. Mana orang ni? Boleh ke Boleh. cikgu nak buat ni? Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Kita ada Hanif. Hanif ni ke Pasaraya Maju nak beli beberapa barangan. Sebelum dia nak pergi, kakak dia tambah duit. Maksudnya apa? Hanif ni tak cukup duit tapi nak pergi beli. Jadi kakak dia kesian, kakak dia pun bagilah duit. Jadi duit daripada kakak dia adalah RM186. Jadi bila dia dah dapat duit daripada kakak dia pergilah belanja seperti yang ditunjukkan. Jadi sebelum dia pergi belanja, maksudnya duit yang Hanif ada dalam dia punya poket adalah duit Hanif sendiri tambah dengan duit kakak dia. Kenapa tambah duit kakak dia? Tadi kan kakak dia dah bagi dia duit. Cumanya kita tak tahu Hanif ni ada berapa ringgit. Sebab apa? Sebab Hanif daripada soalan ni dia nak nilai awal duit Hanif. Maksudnya dia nak duit Hanif yang awal-awal sebelum kakak dia bagi. Jadi lepas kakak dia bagi duit, dia pergi belanja. Kedai pertama RM57 tambah RM57 tambah. Dia pergi pula kedai kedua RM48. Dia pergi pula kedai yang seterusnya RM69. Dan lepas dia dah belanja 3 kedai, dia ada baki RM38. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator 57 tambah 48 tambah 69 tambah 38, kita dapat RM212. Sekarang cikgu nak tanya kamu, macam mana cikgu nak dapat duit Hanif je? Macam mana cikgu nak dapat duit Hanif je? Siapa tahu? 212 tolak 186. Iya, RM212 tolak dengan RM186. Jadi 212 tolak 186 kita dapat RM26. Sini 3%. Soalan dia senang. Tapi terserah kepada diri kita masing-masing. Kita nak perah tak kepala kita untuk cuba jawab. Tak ada bab apa-apa pun kat sini. Ini adalah penyelesaian masalah. Macam mana kamu nak selesaikan masalah ni kalau kamu di setiap situasi ni? Jelas ke semua? Boleh faham?
Boleh. Okey. Jibril. Jibril ada ke kat situ Jibril? Ada. Jibril jelas ke penerangan ni? Jelas. Okey. Habis masa yang diberikan. Salinlah apa yang cikgu bagi ni. Takut masuk. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 4A. Okey, ada 2 markah. Rasa-rasa tu bentuk apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ni bentuk apa rasa-rasa? Pentagon. Salah. Kan. Bentuk apa ni semua agak-agak? Fika, bentuk apa ni? Sekejap Ni orang main kat Layang. pantai. Layang. Layang. Layang-layang. Siapa jawab tu? Saya. Okey. Okey, ni adalah bentuk lelayang. Jadi dekat sini siapa yang dah dapat bentuk lelayang, kita dah dapat 1%. Itu je. Kamu kan nampak ni bentuk layang-layang dia. Okey. Kemudian soalan nombor 1. Lukis paksi simetri bagi bentuk lelayang. Kalau kamu nak buat layang-layang, kat mana lidi kamu kena letak? Daripada bucu mana ke bucu mana kamu nak letak di lidi dia? Pucuk atas ke bawah. Apa? Nama. A pergi ke mana? Ke penjuru. Tak, simetri, paksi simetri. Bila kita nak buat layang-layang, mana lidi layang-layang tu? Kat mana kedudukan lidi layang-layang? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Daripada huruf apa ke huruf apa? Ya Allah, tak pernah tengok layang-layang ke semua? Afika tak pernah tengok layang-layang ke? AD. Kat A mana ke- lidi dia? A ke P. Apa? A ke B? A ke P. Oh, A ke P. Itu D sebenarnya. A ke D. Lagi? Ada satu je ke lidi layang-layang ni? Satu je. Satu je. Ada 2. Kedua ke? C ke B. Jadi dekat sini satu lagi markah. Inilah dia paksi simetri untuk lelayang. Okey. Habis dah. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas. Okey, Boleh. salin. Okey. Jadi habis apa yang cikgu tunjuk dekat depan. Inilah paksi simetri untuk lelayang. Bentuk layang-layang. Jadi paksi simetri apa? Lidi dia tu. Okey, jadi habis 4A, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kadaran. Kadaran ni senang je. Senang je kadaran ni. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu salin. Kamu tengok kat depan lah. Cikgu akan teranglah kadaran ni apa. Okey, ni kita refresh balik. Okey, kita akan jawab soalan kadaran. Cikgu akan jawab soalan nombor 1. Okey, kita pergi kepada soalan kadaran yang pertama. Macam mana nak dapatkan dia punya kadaran? Kadaran ni ada satu bab di tingkatan 1, bab 4 tak silap cikgu. Nisbah, kadar dan kadaran. Kadaran ni nak selesaikan sesuatu situasi. Jadi kadaran ni dia ada 2 situasi. Kamu kena cari apa 2 situasi tu. Jadi tengok, Jasyah membeli 2 biji tembikar berjisim 4.5 kg. Maka 4 biji tembikar berjisim 9,000 gram. Situasi pertama, kamu tulis. Situasi pertama adalah 2 biji tembikai. 2 biji tembikai bersamaan dengan 4.5 kg. Itu situasi pertama. Situasi yang kedua adalah 4 biji tembikai, maksudnya 4 biji tembikai, 4 biji tembikai bersamaan dengan 9,000 gram. Okey. Habis dah dekat sini. Okey. Step yang seterusnya, bila kamu dah jumpa situasi, situasi tu kena ada 2 lah. Okey. Bila kamu dah jumpa situasi, kamu check unit.
Kamu tengok balik unit tu sama ke tak sama? Okey, 2 biji temikai, biji dengan biji dah sama dah. Ni 4.5, ini kilogram, ini gram. Jadi kita samakan. Jadi cikgu nak tukarkan daripada gram, cikgu nak tukar kepada kilogram. Macam mana cikgu nak tukar kepada kilogram? Bahagi 1000. Bahagi 1000. 9,000 bahagi 1000 kita dapat 9 kilogram. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Jelas. Jadi sekarang unit dah sama. Sini kilogram, sini kilogram. Okey. Nak bentukkan kadaran tu macam mana? Okey, cara nak bentukkan kadaran adalah tengok kat depan. Kita buat dalam bentuk pecahan. Situasi pertama, pecahan dia apa? 2 biji. 2 biji per dengan 4.5 kilogram. Sama dengan situasi pertama. Situasi kedua, 4 biji, 4 biji sama dengan per 9 kilogram. Siapa buat sampai sini? 1%. Itu sahaja. Jadi dia kena samalah. Maksudnya dekat atas ni adalah tentang biji dia. Yang dekat belah bawah adalah tentang berat dia. Kalau nak buat terbalik boleh ke? Boleh. Cikgu nak buat 4.5 kilogram per dengan 2 biji. Boleh ke? Boleh. Satu syarat dia. Syarat dia dekat sebelah pun mesti ikut unit yang sama. Maksudnya kalau atas ni kilogram, maksudnya kita kena letak 9 kilogram dekat atas. Bawah dia dekat sini 9 kilogram untuk 9 kilogram untuk 4 biji. Jadi kita letak 4 biji. Jadi biar dia sama. Biji-biji dekat belah bawah, berat dekat belah atas. Dia kena sama. Jawapan dia dua-dua betul. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi daripada soalan nombor 1, kita pergi kepada soalan nombor 2. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, tengok ni. Soalan nombor 2, cikgu terangkan. Tak cari situasi, Tarmizi mengambil masa 12 minit sampai ke rut sekolah sejauh 0.7 km. Jadi, situasi pertama. 12 minit bersamaan dengan 0.7 km. Situasi kedua apa? Cari situasi yang kedua adalah Pak Abu 36 minit. Kita ambil 36 minit. Sama dengan 2,100 meter. Kita dah dapat dua situasi. Kemudian kita cek unit dia. Minit dengan minit dah betul. Tapi sini kilometer, sini meter. Jadi cikgu nak tukarkan daripada meter nak tukar kepada kilometer. Meter nak pergi kepada kilometer, kita kena buat macam mana? Bahagi 1000 ke darab 1000? Bahagi 1000. Jadi 2,100 bahagi 1000 kita dapat 2.1 kilometer. Jadi bila unit dia dah sama, buatlah dia punya kadaran. 12 minit per dengan 0.7 kilometer. Sama dengan minit dekat atas. Jadi situasi kedua mesti minit juga. 36 minit dekat atas. Per dengan 2.1 kilometer. Siapa yang dah buat sampai sini? 1 markah. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini? Boleh. Okey. Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Baik. Okey, bagus. Okey, jadi daripada soalan nombor 2, kita pergi kepada soalan nombor 3. Daripada contoh yang cikgu dah bagi, tengok dekat nombor 2 tu, cikgu nak masing-masing cuba buat kadaran untuk soalan nombor 3. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan untuk soalan nombor 3. Hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa 2 minit nak buat.
Cuba buat tau. Hantar kat cikgu Fika dapat buat tak? Dapat. Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis. Cikgu boleh tak cikgu send kat saya? Oh, set ni cikgu takkan send. Sorry. Set ni cikgu takkan send dekat dalam grup. Okey. Okey. Sorry tau. Set ni cikgu tak send. Takut takut masuk. Okey, jadi set ni hanya diberi dalam kelas sahaja. Cikgu tak send dalam grup WhatsApp mana-mana pun. Okey. Jadi ambillah peluang untuk kelas kita ni. Okey, jadi nombor 3. Cari dia situasi pertama. Cari dia punya situasi pertama apa? Zaidah dibayar gaji dia RM23 selama 120 minit. Situasi yang kedua adalah dia bekerja 7 jam. Jam ni masa. Ni jadi 7 jam kamu letak bawah minit. Kemudian dibayar sebanyak RM80.50. Jadi dekat sini kita dah dapat dia punya situasi. Kita cek unit. Ringgit dah dapat. Minit dengan jam. Lain. Jadi kita tukarkan. Kita tukarkan minit kepada jam. 120 minit sama dengan berapa jam? 2. 2. Jadi kita letak 2 jam dekat sini. Jadi kita nampakkan dia punya kadaran. RM23 per dengan 2 jam. Kita letak 2 jam. Sama dengan RM80.50 per dengan berapa? Per dengan 7 jam. Jadi siapa yang dah buat macam ni? 1%. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Habis dah soalan dekat sini. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, kita pergi kepada soalan C. Hitung perimeter yang tinggal. Okey, jadi daripada soalan C, macam mana nak hitung perimeter? Perimeter tu apa? Kamu sendiri tanyalah. 1 minit cikgu bagi kamu masa untuk hadamkan soalan ni. Hadamkan betul-betul, takut masuk. Okey. Cuba selesaikan soalan C.
Cikgu yang dia potong tu yang dihitamkan Okey, ke habis dah. Sekarang dia nak cari perimeter. Perimeter yang kamu kena cari adalah okey, kita baca soalan. Raja di bawah menunjukkan sekeping kadbord yang berbentuk segi empat tepat. Ni kadbord ni. Ahmad telah potong kadbord tu pada bentuk segi empat sama. Hitung perimeter kadbord yang tinggal. Mana yang kadbord yang tinggal? Ni cikgu pekatkan ni. Okey. Jadi cikgu dah pekatkan ni. Jadi inilah perimeter yang kita kena cari. Yang cikgu dah pekatkan ni. Mana perimeter dia? Yang pertama 12. Kita dah ada 12. Tambah. Yang kedua 25. Kita dah ada 25. Yang seterusnya. Kan dia potong tadi 8 cm dalam segi empat sama. Maksudnya sini pun 8, sini pun 8, sini pun 8. Maksudnya kita dah ada panjang. Panjang sini 8. Jadi kita letak tambah 8. Kemudian kita ada sini 8. Jadi kita letak lagi satu tambah 8. Jadi yang kedua, yang warna hijau ni cikgu nak tanya kamu. Macam mana cikgu nak dapat panjang yang warna hijau ni? Dapat 12/8. Iya, 12/8. Kita tekan kalkulator 12/8, kita dapat 4. Jadi, masukkan 4 dalam kita punya kiraan. Kemudian, cikgu nak tanya kamu, macam mana cikgu nak dapatkan panjang warna merah ni? 25/8. Iya, 25/8. 25/8 kita dapat 17. Kita masukkan 17 dalam ni. Jadi kita tekan kalkulator 12 tambah 25 tambah 8 tambah 8 tambah 4 tambah 17. Kita dapat 74 cm. Siapa yang dapat? 2%. Itu je. Ingat, soalan-soalan ni nampak je. Nampak macam rumit. Padahal senang je. Habis dekat sini. Okey, jelas ke sampai sini semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Faktor bagi 45. Ingat lagi tak cikgu nak tanya faktor ni? Ingat lagi tak cikgu ajar faktor? Ingat. Macam mana cikgu nak dapatkan faktor bagi 45? Cara cikgu, macam mana cara cikgu tu? Kena buat apa? Lizal, ingat tak? Cikgu punya cara kena buat macam mana? Bahagi ke? Ya, bahagikan 1 sampai 10. Contoh, 45 bahagi 1. 45 bahagi 2. Bahagi sampai 10. 45 bahagi 3. Ni in case kamu tak tahulah. Bila tak tahu sangat, ikut cara cikgu. 45 bahagi 4. 45 bahagi 5. 45 bahagi 6. 45 bahagi 7. 45 bahagi 8. 45 bahagi 9. Akhir sekali, 45 bahagi 10. Kemudian nak buat apa? Tekanlah kalkulator. 45 bahagi 1 dapat 45. 45 bahagi 2. Bila kita tekan, kita dapat berapa? Cuba masing-masing tekan. 45 bahagi 2 dapat berapa? 22.5. 22.5. Kenapa cikgu buat merah? Bila kita dapat perpuluhan, jangan ambil. Kita potong. 45 bahagi 3, kita tekan, kita dapat perpuluhan. 45 bahagi 4, kita tekan, kita dapat perpuluhan. 45 bahagi 3 ni kamu tekan. Bahagi 3 dapat itu. Dapat 15. Sorry. 45 bahagi 4 dapat perpuluhan. 45 bahagi 5 kita dapat 9. 45 bahagi 6 dapat perpuluhan. Ni dapat perpuluhan. Ni dapat perpuluhan. 45 bahagi 9 kita dapat 5. Akhir sekali 45 bahagi 10 dapat 4.5. Kemudian nak buat apa? Kita ambil nombor ni 1 dengan 45. Tulislah 1, 45. Lagi 3, 15. Kita tulis 3, 15. Lagi 5, 9.
59. Ni cikgu tulis 59. Okey, kita tengok. 95, 9 dah ada, 5 dah ada. Inilah nombor faktor bagi 45. Ingat cara cikgu in case kalau kamu tak tahu sangat, ingat cara cikgu. Kemudian nak buat apa? Nilai P dan Q. 1 dah ada. Jadi tak perlu nak salin balik. 5 dah ada. Jadi tak perlu nak salin balik. 9 dah ada. Jadi tak perlu nak salin balik. 45 dah ada. Jadi tak perlu nak salin balik. 3 dengan 15. Jadi P tu kamu letaklah 3. Q tu kamu letaklah 15. P tambah Q. Maksudnya 3 tambah 15. Kita dapat 18. Itu sahaja berapa markah? 3 markah. 3 markah. 3% dekat sini. Ini je jalan kerja dia. Macam cikgu cakap, soalan ni senang. Cumanya kamu ada tak maklumat nak buat benda tu? Ada tak cara nak buat benda tu? Cara nak buat dia. Kamu tahu ke bab berapa? Kalau kamu dah tahu bab berapa, cari idea. Kamu jumpa tak idea dia? Okey, jelas ke soalan ni? Cikgu tunjuk kat depan. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Soalan 5A. Yang ni cikgu dah ada ajar dah soalan 5A ni. Cikgu bagi masa kamu 1 minit untuk cuba selesaikan soalan 5A. Cuba selesaikan. 3% tu. Kat situ ada 3% tu kat situ. Jibril, rasa-rasa boleh buat tak 5A ni Jibril? Boleh. Okey. Jawapan dah ada dah kat situ sebenarnya. Cumanya, kamu tahu ke tak cara nak buat tu? Kita dah ada buat dah ni dalam kelas ni. Perihalan ni pasal apa? Perihalan ni, dia adalah tentang kumpulan dia. Apa kumpulan dia? Penyeneraian ni. Penyeneraian ni adalah tentang ahli kumpulan. Apa ahli kumpulan dia? Tata tanda pembinaan set. Maksudnya, hubungan antara kumpulan dan ahli kumpulan. Cikgu nak kamu semua cuba fikirkan. Cikgu bagi masa 1 minit. Cuba buat. Cuba cari idea macam mana nak cari idea. Macam mana nak buat soalan ni. Buat buat. Afiqah ada idea tak soalan ni nak buat? Ada. Okey. Cikgu akan selesaikan soalan ni dari sekarang. Cikgu nak tengok kamu nak sama tak jawapan dengan cikgu nak buat. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Yang pertama, kumpulan dia. Apa kumpulan dia? Diberi P mewakili bulan yang bermula dengan huruf J. Maksudnya apa? Maksudnya kita bercakap tentang P. Kumpulan P. Maksudnya apa? Set P ialah bulan yang bermula dengan huruf J. Tulis balik. Bulan yang bermula dengan huruf J. Jadi siapa yang dapat buat ni 1%? Jelas ke untuk perihalan ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Kemudian penyeneraian. P sama dengan apa ahli kumpulan? Apa yang kumpulan yang bermula dengan huruf J? Apakah bulan yang bermula dengan huruf J? Bagi tahu cikgu. Januari, Jun, Januari lagi? Jun. Julai. Jun lagi? Okey, Julai. Ada lagi ke? Tak. Ada dah. Okey. Inilah jawapan dia. 1%. Tata tanda pembinaan set. P sama dengan buka kurungan X. Kita tulis X ialah apa? Tulis balik bulan yang bermula dengan huruf J. Bulan yang
bermula. Bermula dengan huruf J. Jadi dekat sini kita dah dapat satu lagi markah. Jadi ini cara dia nak selesaikan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Yang lain nak dengar suara sikit yang lain? Mana yang lain? Jelas ke yang lain? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, habis dah 5A. Kat sini secara tak langsung untuk set kita dah ajar. Kita revision tentang perihalan description dia. Kita revision tentang listing, nak senaraikan dia punya ahli kumpulan, unsur dia. Dan kita set constructor notation ataupun tata tanda pembinaan set. Kita dah refresh balik. Kita ulang kaji balik. Okey, tapi kamu kena salin lah. Okey, akhir ni soalan last dah. Ni soalan last dah. Okey, cikgu nak tanya kamu. Kita tengok kepada soalan last. Masing-masing boleh tengok kat depan. Ada 2 markah. Nyatakan hipotenus pada ruangan berikut. Apa hipotenus dia? Ada 2 dekat sini. Apa hipotenus dia yang pertama? Hipotenus tu apa cikgu nak tanya kamu? Sudut Yang paling besar. Yang paling panjang. Panjang. Paling panjang. Macam mana kita nak tahu yang paling panjang? Sudut 90 bertentangan. Ya, sudut 90 bertentangan. Mana satu? Daripada sudut 90 yang depan dengan dia apa? PQ. Okey, PQ. PQ, okey. Lagi satu? RS. RS. Jadi dari sini 2%. Soalan dia senang semua. Soalan dia cumanya, kamu tahu ke hipotenus tu apa? Kalau kamu tahu hipotenus tu apa, kamu boleh jawab dengan senang. Sebab apa? Sebab kamu ada maklumat pasal tu. Tapi, bila kamu tak ada maklumat pasal hipotenus, kamu tak ada maklumat pasal soalan ni, kamu lost. Maksudnya, kamu hilang markah-markah soalan senang. Jadi jangan hilang markah kat situ. Jangan hilang markah. Okey. Jadi kita ada soalan-soalan yang bawah ni tak sempatlah nak jawab. Cikgu akan jadikan sebagai homework. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera, kita sembang-sembang sekejap. Jibril, jelas ke semua kelas kita hari ni, Jibril? Jelas. Jibril, bila periksa? Cikgu belum bagi tarikh. Apa? Cikgu belum bagi tarikh. Cikgu belum bagi tarikh. Lama tu. Ni Anik Muhammad Anik Rahil ada, Anik Rahil. Tak ada dah. Anik Amirullah. Anik Amirullah ada ke? Ada. Dua-dua ada. Bagus. Cikgu nak tanya Darwisi. Darwisi, jelas ke kelas kita malam ni, Darwisi? Jelas. Okey. Okey, jadi untuk kelas kita pada malam ni, cikgu bagi tahu kamu